Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar Tingkatan 4 Pendidikan Khas bersama Cikgu Aisyah. Apa khabar anak-anak semua? Hari ini kita nak belajar unit 3 berkaitan tumbuhan. Anak-anak nak tahu tak, selain membekalkan oksigen, tumbuhan juga mampu memberi ketenangan kepada kita. Bila mata dan otak kita rasa letih, kita tengoklah tumbuh-tumbuhan hijau dalam lebih kurang 1 hingga 2 minit. InsyaAllah otak kita akan rasa tenang dan bersedia untuk menerima tekanan yang seterusnya selepas tu. Tengoklah tumbuhan selalu ya. Macam-macam ada ni Dah macam dekat pasar. Ada tomato, terung, sawi, kacang panjang, nanas, kubis, cili pun ada. Banyaknya. Semuanya nampak subur dan segar. Sedapnya kalau dapat makan. Anak-anak, inilah kaitan gambar tadi dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kita nak belajar tentang penjagaan tumbuhan. Okey? Okey anak-anak, apa yang kita nak fokuskan adalah cara untuk menjaga tumbuhan. Seterusnya, keselamatan ketika kita menjaga tumbuhan. Dan yang ketiga, kita nak tahu tumbuhan ni perlu dijaga dengan baik. Macam mana kita nak jaga dia? Apa langkah-langkah dia? Seterusnya, yang terakhir, kita nak tahu apakah kepentingan penjagaan tumbuhan ni? Penting ke? Okey anak-anak, di akhir pembelajaran, cikgu harap anak-anak semua dapat menyatakan cara untuk menjaga tumbuhan. Seterusnya, menjelaskan kepada cikgu langkah-langkah keselamatan ketika menjaga tumbuhan. Yang ketiga, cikgu harap anak-anak dapatlah jaga tumbuhan dengan cara yang betul dan menyatakan kepentingan penjagaan tumbuhan. Anak-anak, penjagaan tumbuhan adalah kerja yang dilakukan selepas sahaja tanaman sehingga memungut hasil. Tanaman itu macam kita tanam-tanam tu, lepas tu kita jagalah tumbuhan tu. Okey, secara umumnya kerja-kerja penjagaan tumbuhan ni adalah sama untuk semua jenis tanaman. Kecuali apa? Kecuali beberapa tanaman seperti kacang panjang dan juga timun. Kenapa kacang panjang dan timun ni berbeza ya cara penjagaannya? Kalau anak-anak nak tahu, kacang panjang dan timun adalah sejenis tumbuhan yang hidup dengan cara menjala. Jadi tak samalah cara tanam dan juga cara untuk menjaga. Macam mana kacang panjang tu ditanam? Dia ditanam letak dekat dalam pasu pun boleh, dekat dalam tanah pun boleh. Sebab kacang panjang ni dia tak cerewet nak tumbuh. Senang sangat. Okey, tabur je biji kacang panjang tu dekat dalam tanah. Ambil satu kayu, pacakkan dekat sebelah tu secara condong. Nanti lama-kelamaan bila dia dah bertunas, dia akan mula menjala dekat kayu tu. Kacang panjang ni kalau anak-anak nak tahu, antara tumbuhan yang paling senang sangat nak hidup tau. Macam cikgu cakap tadi, tak cerewet. Okeylah anak-anak, jom kita tengok cara menjaga tumbuhan selain daripada kacang panjang dan juga timun. Anak-anak, cara pertama untuk menjaga tumbuhan adalah dengan memberi naungan. Pakailah jaring yang warna hitam tu. Dekat kedai ada jual. Kita letak benda tu supaya cahaya matahari tu tak terkena secara langsung dekat tumbuhan tu. Takut tumbuhan tu terima terlampau banyak cahaya matahari. Okey, seterusnya, cara menjaga tumbuhan yang kedua adalah dengan menyiram. Tumbuhan memerlukan air. Okey, jangan lupa tumbuhan memerlukan air untuk melakukan proses-proses pembuatan makanan seperti fotosintesis dan sebagainya. Anak-anak, cara menjaga tumbuhan yang ketiga adalah sungkupan. Tengok kat dalam gambar. Dia letak macam alas dekat atas tanah dan buat lubang untuk tumbuhan tu keluar. Pokok tu bertunas je.
Okey, cara menjaga tumbuhan yang keempat adalah dengan merumput. Macam mana ni Cikgu Aisyah? Cabutlah rumput-rumput liar dekat sekeliling tumbuhan awak tanam tu. Supaya dia tak mengganggu proses pembesaran tumbuhan yang kita tanam. Yang kelima adalah menggembur tanah. Ini penting untuk menjadikan tanah tu menghasilkan tanah yang subur. Yang keenam adalah membaja. Baja ni penting tau untuk tumbuhan ni membesar dengan sihat. Sebab membaja ni ibarat kita memberi tumbuhan tu vitamin. Dapatlah tumbuhan ni hidup dengan subur dan sihat kalau tanah dia tu dibaja. Okey anak-anak, cara ketujuh adalah memberi sokongan. Macam pokok kacang panjang tadi yang cikgu cakap tu. Pokok-pokok lain pun kalau memerlukan sokongan macam pokok cili ke, bolehlah letak kayu secara condong supaya pokok tu dapat menjala makin tinggi dan dapat menghasilkan buah yang sihat dan subur. Okey anak-anak, yang ke-8 kita kawal perosak dan penyakit dengan cara semburan. Okey, cari macam racun serangga yang ada kelulusan untuk tumbuhan, untuk pertanian tanaman dekat kedai yang sepatutnya. Okey, supaya tak memberi kesan sampingan. Baiklah anak-anak, seterusnya keselamatan ketika menjaga tumbuhan. Kita ni nak jaga tumbuhan, kenalah juga jaga keselamatan diri. Janganlah terlampau fokus jaga tumbuhan sampai diri sendiri pun tak terjaga. Baiklah anak-anak, macam mana ya? Apa yang kita perlu titik beratkan ketika kita menjaga tumbuhan? Jom kita tengok. Apa langkah-langkah keselamatan ketika menjaga tumbuhan? Yang pertama, kita perlu memakai seluar panjang. Ingat ya, tak nak ketat-ketat, susah nak bergerak. Seterusnya, kita pakai baju kemeja t-shirt berlengan panjang. Lengan panjang tau. Yang ketiga, kita pakai topi. Panas kan? Mestilah nak bertutup sikit. Keempat, pakai kasut boot getah yang bertutup penuh supaya kalau ada macam haiwan serangga yang berbisa macam lipan ke, lintah ke, dia tak dapatlah nak masuk dekat dalam kita punya kasut dan gigit kita punya betis tu. Yang kelima, kena pakai sarung tangan supaya tak terpegang kaca ke masa raut-raut gaul-gaul tanah, kodok-kodok tanah tu. Okey? Jangan lupa tau, ada 5. Tengok dekat jari tu ada 5 jari kan? Okey, tunjuk yang pertama seluar panjang, kedua baju kemeja T berlengan panjang, ketiga topi, keempat kasut boot getah, kelima sarung tangan. Yes. Okey, seterusnya, kalau tadi keselamatan diri, sekarang kita nak tahu keselamatan semasa kita menjaga tumbuhan. Yang pertama, anak-anak kena pastikan aktiviti itu dijalankan bersama orang dewasa. Senang kalau apa-apa ada orang dewasa, diorang lebih arif tentang selok-belok penjagaan tumbuhan. Seterusnya, yang kedua, kita kena baca arahan pada label peralatan atau racun supaya kita tak silap penggunaan. Yang ketiga, kita jangan lari-lari semasa sedang melakukan aktiviti penjagaan tumbuhan ni ataupun sedang kita tanam-tanam tu. Janganlah lari-lari. Kalau kita terjatuh ke, terkena cangkul ke, kan susah. Okey, yang keempat, kita tidaklah boleh menggunakan peralatan yang rosak. Bahaya juga kalau guna peralatan yang rosak. Contoh, kalau kita guna cangkul yang dah terkeluar-terkeluar dia punya bahagian bawah tu, nanti masa kita bercangkul tiba-tiba dia terpelanting kena orang, cedera, dah susah. Okey, yang kelima, kita memakai sarung tangan semasa menyembur racun. Bahaya tau sembur racun. Pastikan ya, pakai sarung tangan. Lepas tu yang terakhir, memakai topeng muka semasa menyembur racun. Takut nanti udara daripada yang kita sembur racun tadi tu masuk masa kita sedut udara tu. Dah jadi bahaya.
Baiklah anak-anak, yang seterusnya keselamatan selepas menjaga tumbuhan. Tadi sebelum kita menjaga tumbuhan, sebelum kita buat aktiviti pertanian tu, kita sediakan orang cakap 5, kena pakai 5 benda. Yang macam Cikgu Aisyah cakap tadi. Lepas tu kita kena pastikan masa kita tengah bercucuk tanam, tengah tanam tu, kita ikut peraturan keselamatan. Sekarang selepas menjaga tumbuhan pun ada peraturan keselamatannya. Yang pertama, bersihkan peralatan yang telah kita gunakan. Kemudian, simpan semua peralatan tu dekat dalam stor. Okey, kalau dekat sekolah kan ada stor pertanian, simpanlah semua barang-barang tu dekat dalam stor tu elok-elok. Senang nanti kalau kita nak pakai di kemudian hari, buka je stor dah nampak. Okey, seterusnya kita nak pastikan peralatan tajam tidak bertaburan di kebun. Yang seterusnya, pastikan kawasan kebun bersih dan selamat. Bersihkan tangan dengan sabun. Kan tadi dah pegang racun, pegang tanah macam-macam. Cuci bersih-bersih. Dan bilas tangan dengan air yang bersih. Selesai keselamatan ketika menjaga tumbuhan. Anak-anak, cuba perhatikan gambar yang cikgu tunjukkan ni. Ada seorang pelajar yang tengah tengah mencangkul tanah. Okey, apakah alatan yang diperlukan untuk keselamatan diri semasa menjaga tumbuhan? Nampak tak? Apakah alatan yang diperlukan ni? Tadi kan kita dah belajar. Apa? Tak dengar. Betul. Betul. Kita perlukan sarung tangan, kemeja berlengan panjang, topi, kasut bot dan juga seluar panjang. Jadi, betul lah kan? Yang pelajar ni pakai ni maksudnya dia pakai pakaian lengkap lah untuk melakukan aktiviti pertanian. Bagus pelajar ni. Okey anak-anak, sekarang sebutkan 3 perkara yang perlu dilakukan semasa menjaga tumbuhan. Siapa tahu angkat tangan. Okey, apa jawapannya? Ya, jawapannya kita mestilah menjalankan aktiviti bersama orang dewasa. Seterusnya, tak boleh lari-lari. Yang ketiga, tak boleh guna peralatan yang rosak. Sebab apa? Bahaya. Okey anak-anak, soalan yang ketiga. Apakah 3 perkara yang perlu dilakukan selepas menjaga tumbuhan? Selepas kita dah bercucuk tanam semua, dah pasangkan dia punya serungkup bagai semua tu, apa yang kita perlu lakukan? Senang je. Pertama, bersihkan peralatan yang telah digunakan. Okey, kemudian pastikan keadaan kebun bersih dan selamat. Dan yang seterusnya, bersihkan tangan dengan sabun. Tu yang paling penting. Okey anak-anak? Anak-anak, seterusnya kita nak jaga tumbuhan. Tapi macam mana ya? Tumbuhan ni dahlah kena jaga dengan baik supaya dia selamat daripada serangan serangga perosak atau penyakit. Macam mana nak jaga tumbuhan? Jomlah kita buat sama-sama. Cikgu Aisyah tunjukkan. Sebelum tu jangan lupa sediakan cangkul, sudip tangan, serampang tangan, pencakar tangan, penyiram, pongkes, baja, anak pokok dan juga pisau. Jom kita buat. Pertama, kita kena sediakan anak pokok dan peralatan berkebun. Yang macam cikgu sebut tadi semua itulah. Okey? Langkah yang kedua, bersihkan kawasan yang ingin ditanam. Kalau ada rumput-rumput liar tu, cabut semua rumput-rumput tu. Lepas tu ambil cangkul, gembur-gemburkan tanah tu supaya senang kita nak tanam. Langkah yang ketiga, kita gunakan pisau untuk memotong beg poli yang berwarna hitam tu semasa mengeluarkan anak benih bersama-sama dengan medium. Medium tu tanah ya anak-anak. Langkah yang keempat, buatkan lubang pada tanah menggunakan sudip tangan. Pastikan ada orang dewasa dekat sebelah tau. Langkah yang kelima, pindahkan anak pokok tadi ke dalam lubang yang telah dibuat.
Yang keenam, gunakan serampang tangan untuk menggambus lubang dan menggemburkan tanah. Jangan lupa kemudian taburkan baja. Okey anak-anak? Langkah ketujuh, siram anak pokok menggunakan penyiram setiap hari. Selepas selesai, jangan lupa anak-anak bersihkan kawasan tanaman menggunakan serampang tangan, pencakar tangan dan juga pongkes. Siap! Mudah kan? Apa kepentingan penjagaan tumbuhan ni, Cikgu Aisyah? Nak tahu ke? Jom kita tengok. Pertama, tumbuhan ni penting untuk kita jaga sebab dia dapat menyimpan air kat dalam tanah. Air tu boleh jadi sumber air untuk manusia juga. Seterusnya, dia dapat menstabilkan ekosistem. Kan ada tumbuh-tumbuhan yang makan, haiwan-haiwan yang makan tumbuhan. Manusia pun makan tumbuhan kan? Macam kita makan kacang panjang, makan timun, cili semua. Barulah kita cukup bekalan makanan. Seterusnya, kita penting untuk jaga tumbuhan ni supaya sumber vitamin, mineral. Dia ada sumber vitamin, mineral dan juga makanan. Okey? Sumber vitamin secara semula jadi. Tak perlu kita ambil suplemen. Kita makan je buah oren banyak-banyak, makan tomato. Dalam tu semua dah ada vitamin, mineral semula jadi. Seterusnya, yang keempat, tumbuhan ni dapat memerangkap air dan mengelakkan berlakunya banjir. Kalau dekat dunia ni tak ada pokok, habislah banjir satu dunia ni. Kalau dekat bukit-bukit tu tak ada pokok, bila hujan turun, air mesti turun dengan laju. Sebab apa? Sebab tak ada tumbuhan nak sekat air-air tu daripada terus turun dengan laju. Maka banjirlah kampung-kampung kita. Sebab itulah pentingnya kita jaga tumbuhan dengan baik supaya dia hidup subur. Nak elakkan daripada berlakunya benda-benda yang tak diingini macam ni lah. Okey anak-anak, sebagai rumusannya, kita tadi dah belajar cara jaga tumbuhan. Kita bagi naungan, siram, buat sungkupan, merumput, gembur tanah, membaca. Beri sokongan, guna kayu kan? Lepas tu mengawal perosak dan juga penyakit. Jangan lupa juga anak-anak, kita pun ada belajar tadi tentang langkah keselamatan. Melibatkan keselamatan diri, keselamatan semasa penjagaan tumbuhan dan keselamatan selepas penjagaan tumbuhan. Kepentingan? Mestilah ada kepentingan. Takkanlah saja-saja kita nak jaga tumbuhan kan? Pertama, untuk stabilkan ekosistem. Seterusnya, supaya kita ada sumber makanan, vitamin dan juga mineral. Dan yang terakhir, untuk kita perangkap air dan mengelakkan banjir. Baiklah anak-anak, Cikgu Aisyah harap anak-anak semua dapat faham dengan jelas apa yang telah kita belajar hari ini dan dapat amalkan semua ilmu yang telah dipelajari. Okey anak-anak, kita jumpa lagi di kelas yang berikutnya. Bye. Assalamualaikum.